Bahagian C, 25 markah. Masa yang dicadangkan 35 minit. Bahagian ini mengandungi 2 soalan. Jawab satu soalan saja. Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Soalan 1. Pada suatu petang, Chong dan Devan telah datang ke rumahku. Mereka mengajak aku mencari rotan di dalam hutan. Hutan itu terletak tidak jauh dari kampung kami. Aku bersetuju untuk mengikut mereka. Kami membawa. Mulakan cerita kamu dengan kami membawa. Jadi ini karangan cerita. Okey, satu lagi, kalau kamu nak buat karangan cerita, kamu masukkanlah kaum lain dalam penulisan kamu. Nak menunjukkan adanya perpaduan. Contoh dalam karangan ni ada Chong, ada Chong Cina, ada Devan India. Jadi dah menunjukkan adanya perpaduan dalam penulisan karangan kamu. Pada suatu petang, Chong dan Devan telah datang ke rumahku. Mereka mengajak aku mencari rotan di dalam hutan. Hutan itu terletak tidak jauh dari rumah kami. Aku bersetuju untuk mengikut mereka. Kami membawa bekalan makanan dan seutas tali untuk mengikat rotan. Kami berjalan kaki masuk ke dalam hutan itu. Tidak lama kemudian, kami menemukan rotan. Kami menebas rotan-rotan itu. Kami tidak sedar bahawa kami telah masuk ke dalam hutan. Kami tersedar apabila hari sudah senja. Kami mencuba untuk mencari jalan keluar tetapi gagal. Perasaan takut dan risau mula menyelubungi diri kami. Akhirnya, setelah jauh berjalan, kami sampai di suatu perkampungan orang asli. Kami menceritakan perkara yang berlaku kepada Tok Batin. Pada malam itu, kami bermalam di situ. Keesokan harinya, Tok Batin telah menghantar kami bertiga keluar dari hutan tersebut. Kami dinasihati supaya tidak masuk ke dalam hutan tanpa pengawasan orang dewasa lagi. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas pertolongan beliau. Rupa-rupanya, gerakan mencari kami bertiga telah dilakukan oleh penduduk kampung. Mereka menegur kami supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kami berasa menyesal kerana telah menyusahkan mereka. Apakah cara yang kamu akan lakukan sekiranya kamu tersesat di dalam hutan? Tinggalkan macam tanda kat pokok ke, Okey, kayu betul. ke. Tinggalkan tanda. Lagi? Tinggalkan tapak kaki. Buat pembakaran. Buat pembakaran, okey. Untuk apa? Untuk nanti orang tahu tu tempat yang kita berada. Okey, apa-apa pun, kalau kamu berada dalam situasi yang mencemaskan, kamu jangan panik. Jangan panik. Carilah tempat berehat. Selepas kamu rehat, barulah kamu, kalau boleh kamu berpatah balik. Berpatah balik tu maksudnya kamu carilah kembali ke track asal kamu. Kamu juga perlu berdoa. Kamu jumpa buah, tetapi kamu tak pasti sama ada buah itu beracun ataupun tidak. Kamu ambil buah tu, kemudian kamu hidu. Kalau busuk tak payah makan lah. Ataupun macam menyakitkan hidung kamu, macam ada bau yang tak menyenangkan, kamu jangan makan. Satu lagi, kalau kamu hidu buah tu tetapi tidak ada bau,
kamu hancurkan dahulu buah tersebut. Lepas kamu hancur tu, kamu sapu dekat bahagian lengan kamu. Kalau rasa gatal ataupun ada rasa macam panas, tak perlu makan. Waktu dalam hutan juga kalau kamu tersesat, kamu cari air. Sungai. Sungai. Kerana kawasan sungai tu pasti akan ada pertempatan. Maksudnya ada tempat orang tinggal lah. Kan kawasan sungai tu pasti akan ada perkampungan. Okey, kes yang berkaitan dengan orang tersesat. Siapa yang kamu kenal? Acak tu. Acap. Ashraf. Tapi dia tak pulang. Nama sebenarnya Ashraf. Ashraf Muhammad Ashraf Hassan. Tetapi dia tidak pulang lagi. Waktu ni dia menyertai larian di kawasan Gua Tempurung. Ada juga kes di Bukit Broga Semenyih iaitu Azharul. Muhammad Azharul Mukris. Ya? Apa Irfan? Dia jumpa. Yang ni jumpa. Kamu tengok yang motif viral. Dia jemput Azharul ni ceritakan waktu tu dia bagi tahu waktu dia naik Bukit Broga tu dia ternampak kanak-kanak yang berpurdah. Jadi dia ikut. Lepas tu sampailah ke kawasan Perkampungan Bunian. Perkampungan Bunian tu waktu dia cerita dalam motif viral tu orang Bunian tu mengaji, berpurdah, pakai pakaian putih. Dia kejut Azharul ni sembahyang subuh. Orang Bunian memang pakai putih. Kemudian dia bermimpi ada ular jatuh dekat atas badan dia dan ular tu berkata ikut cahaya matahari. Kemudian dia pun ikutlah cahaya matahari, barulah dia terselamat. Yang tu yang kes Azharul. Lepas tu kes Nur Umay Sarah Sameon iaitu pelajar UiTM Arau Perlis. Yang ini tersesat di Gunung Tahan. Waktu tu dia ikut program unit beruniform. Yang ni di Gunung Tahan. 19 hari dia tersesat. 2015 ada kes. Tapi saya tak ingat. Tak ingat dah. 2015 Gua tu. di Kelantan, Gua Musang. Ada 7 orang kanak-kanak, orang asli, dia hilang. Diorang ni takut dekat cikgu dia kerana 7 orang kanak-kanak ni dia mandi sungai. Kemudian dia takut dah nak balik ke asrama. Lepas tu mereka melarikan diri ke dalam hutan. Yang tu 7 orang kanak-kanak masih kecil lagi lah. Ada yang berumur 7 tahun, 11 tahun. Yang tu kanak-kanak orang asli. Dan apabila kamu masuk ke kawasan hutan, kamu tak boleh cakap besar ataupun mulut celopar. Nanti tersesat. Nanti tersesat. Kita tak boleh cakap besar dekat dalam hutan. Ataupun kita juga tak boleh ketawa terbahak-bahak. Kena buat biasa. Kena buat biasa saja. Dan kamu juga tak boleh ambil apa-apa yang benda-benda lah dekat dalam hutan. Hari tu saya tengok dalam vlog. Kamu kenal Isa Aisyah? Waktu tu dia pergi mendaki dengan penyanyi yang bernama Aiman Tino di Bukit Kutu. Lepas tu Aiman Tino tu cerita mereka tak dapat keluar daripada Bukit Kutu tu sebabnya kawan Aiman Tino tu dia ada ambil sesuatu. Jadi mereka tak boleh keluar. Jadi dia cakap tinggalkan benda tu. Ya, ada benda halang macam tu lah. Kalau orang Islam, dia kalau nak masuk hutan kenalah baca doa. Salamun ala Nuhin fil alamin innaka hamidun majid. Maksudnya sejahtera ke atas Nabi Nuh alaihissalam di seluruh alam sesungguhnya engkau Allah Subhanahu wa taala maha terpuji lagi maha mulia. Berkaitan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi mukjizat boleh berbicara dengan haiwan dan haiwan tu patuh kepada
Nabi Nuh. Ada satu peristiwa, peristiwa Nabi Nuh iaitu Bahtera Nabi Nuh. Irfan ingat Bahtera Nabi Nuh? Ingat. Ingat kan? Ada peristiwa banjir besar. Banjir besar. Jadi Nabi Nuh ni cakap, siapa nak selamat, naiklah Bahtera. Yang tu kita boleh baca juga. Apabila kita baca, kita dapat elakkan diri kita daripada gangguan haiwan ataupun binatang buas.